Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan tengok kita akan sambung apa tu tajuk kebersamaan linear juga. Okey, hari ni kita akan tengok contoh-contoh situasi di mana simbol-simbol kebersamaan ni yang kita gunalah. Okey. Di sini saya ada bagi satu table lah. Kan? So, table ni dia menerangkan kepada kita contoh situasi dengan kebersamaan linear. So, yang ni saya nak kamu salin dalam buku matematik 1. Okey, so di sini dia kata Y lebih besar daripada X. So, simbol dia di sini adalah simbol yang ni. Ataupun kita namakan dia sebagai juga melebihi. Okey. So, kamu akan bacalah. Okey, baca sendiri. Okey, yang nombor 3 ni dia kata Y tidak kurang daripada X. So, kita boleh guna juga sebagai Y sekurang-kurangnya X. Okey. Yang nombor 4. Y tidak lebih daripada X. Tidak lebih daripada X. Okey, so ayat yang kebersamaan yang kita boleh guna iaitu Y tidak boleh melebihi X ataupun tidak melebihi. Okey, so kalau adanya ayat-ayat ni, simbol ni lah ni kita guna. Okey, so di sini saya nak kamu salin dia punya contoh situasi ni dengan kebersamaan linear. Okey, salin dalam buku matematik 1. Okey. Tunggu salin . Okey, so untuk hari ni saya akan tunjuk macam mana kita nak bina satu kebersamaan linear berdasarkan situasi yang diberi. Okey, di sini kamu tengok, dia suruh kita bina satu kebersamaan linear. Okey, yang ni senang je. Okey, mari kita tengok yang pertama. Dia kata, jumlah peserta P yang mengambil bahagian dalam satu pertandingan nyanyian melebihi. Okey, melebihi 120 orang. Okey, kalau melebihi, simbol apa yang kita guna kat sini? Kamu tengoklah melebihi. Simbol ni, kita guna simbol ni. Kalau melebihi, simbol ni. So, maksudnya, jawapan dia adalah P melebihi 120. Okey. Nombor 2, dia kata apa? Jika D di antara rumah Fauzi dengan sekolahnya adalah kurang daripada. Okey, kurang daripada. Kalau kurang daripada, kita akan tengok simbol mana. Kamu akan refer dekat sini lah. Nah. Okey, so kurang daripada. Kamu tengok ni kurang daripada. So, kita akan guna simbol ni. So, macam mana kita nak tulis dia? Iaitu nak bina dia. Iaitu D kurang daripada 500. Nombor 3. Skor untuk mendapat grade A dalam satu peperiksaan adalah 85 markah. Okey, skor kita dapat A dalam peperiksaan 85 markah. Karen mendapat Y markah dan dia mendapat A. Okey, dapat Y markah, dia dapat A. So, apa yang kita nak guna dekat sini? Kamu nak dapat A mesti 85 ke atas baru dapat A. So, kita akan guna apa? Mendapat Karen mendapat Y markah dan dia mendapat grade A dalam peperiksaan itu. So, markah dapat A 85. Jadi, kita akan guna apa? Y dia mesti lebih besar ataupun sama dengan 85. Baru dia akan dapat A. So, dalam modul kamu tu, kamu salin lah. Nah, jawapan dia ni. Okey, B. Dia suruh tulis satu situasi. Tadi dia suruh kita bina. Ni dia suruh kita tulis pula satu situasi. Okey, macam mana kita nak buat? Kamu tengok contoh di sini. Dia bagi contoh dekat kita. Okey, dia bagi contoh dekat kita. Senang je contoh ni pun. Okey. So, setelah mahu tengok contoh, kita tengok terus kepada soalan yang pertama. Soalan pertama dia kata apa? Y lebih besar daripada 800 dengan keadaan Y ialah perbelanjaan bulanan dalam RM bagi Shima. So, macam mana kita nak buat? Nak tulis dia. Okey, tulislah. Perbelanjaan
Perbelanjaan siapa? Perbelanjaan apa? Bulanan Shima. Okey. Dia beritahu Y lebih besar daripada 800. Maksudnya Y adalah perbelanjaan Shima. Jadi dia mesti apa? Y lebih besar kan? Jadi perbelanjaan bulanan Shima apa dia? Melebihi 800. Nampak tak? So semua ni kamu boleh refer dekat apa? Kotak yang saya bagi ni, nampak? Ni. Kamu buat yang sedap. Kalau kamu buat lebih besar daripada macam tak sedap sangat kan? Jadi kamu letaklah melebihi. Okey, nombor 2. P lebih kecil berkenaan dengan P adalah panjang segulung tali. So macam mana kita nak buat ayat dia? Kita nak tulis ayat dia. Panjang segulung tali. Panjang segulung tali. Okey. Dia kata P lebih kecil daripada 6. Maksudnya simbol ni dia pakai apa? Apa dia? Panjang segulung tali. Simbol ni maksudnya kurang daripada 6 meter. Itu jawapan dia. Okey, nombor 3 pula. Dia kata apa? Okey, dia guna simbol ni. Lebih kecil ataupun sama dengan. Jadi kamu tengok di sinilah. Dia punya ayat dia ni. Apa dia lebih kecil? Dia kata selebih-lebihnya. Nampak tak? Okey. So, kita nak buat ayat yang sedap. Macam mana kita nak buat? Di sini dia ambil tidak lebih daripada ni kan. Yang ni tidak lebih daripada. So kita boleh guna tidak boleh melebihi ataupun kita boleh guna tidak melebihi. Kita ikut yang mana ayat yang sedap lah. Jadi di sini kita nak buat ayat macam mana? Kita buatlah isi padu air di dalam sebuah bekas tidak melebihi tidak melebihi berapa? 500 cm. Okey, padu. Okey, itu jawapan dia. Okey, so kamu salin dalam modul kamu ni. Okey. Dia tengok balik di sini. Okey, yang seterusnya kita nak selesaikan ketaksamaan linear ni. Saya tunjuk sikit je. Okey, contohnya kita dulu sebelum ni kita masuk persamaan linear kan. Kata persamaan linear macam P tambah 3 sama dengan 8. Jadi P sama dengan, okey, 3 bawa mai ke belakang dia tolak kan. 8 tolak 3. Jadi P sama dengan 5. Okey, dia lebih kurang sama dengan ketaksamaan ni juga. Okey, ketaksamaan ni juga. Cuma persamaan ni dia akan ganti dengan ketaksamaan. Okey, ketaksamaan ni sama ada apa dia? Sama ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Dia akan ganti itu. Tapi dalam kerja dia sama aja. Okey, kamu tengok soalan nombor 1 ni. Okey. Saya tunjuk soalan nombor 1. Dia kata apa? Ini soalan nombor 1. K tambah 7 lebih kecil negatif 1. Okey. Jadi nampak tak? Di sini dia gantikan kita dengan ketaksamaan. Nampak? Dia gantikan kita dengan ketaksamaan. Jadi sama je lah kerja dia. Jadi macam mana kita nak buat? K
lebih kecil. Okey, negatif 1. Okey, 7 bawa mai ke belakang jadi tolak. Jadi apa? Tolak 7. Okey, jadi K lebih kecil negatif 8. Dia lebih kurang sama je. Maksudnya kita ganti simbol ketaksamaan ni, kita gantikan persamaan ni dengan simbol ketaksamaan ni. Sama juga kita buat macam ni. Katakanlah kita buat K tambah 7 sama dengan negatif 1. K sama dengan negatif 1. Negatif 1 tolak 7. Jadi K sama dengan negatif 8. Nampak? Dia sama je. Cuma bezanya di sini adalah apa dia? Simbol sama dengan. Okey, so di sini dia letak kita ketaksamaan. Jalan kerja dia sama. Okey, boleh? Senang je yang tu. Okey. Okey, seterusnya saya nak kamu buat soalan nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor Nombor 2, nombor 3. Okey, nombor 2 dan nombor 3 je untuk kali ni kamu buat. Okey, soalan yang lain tu saya akan bincang dan saya akan terang pada next class. Okey? Jadi kamu boleh tengok balik, sekiranya tak faham boleh PM cikgu tanya. Okey, bila kamu dah tengok video ni, saya nak kamu jawab soalan di dekat link yang saya bagi nanti, saya akan share nanti. Boleh tak? Okey, sekian, terima kasih.